Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi Muhammad Mahdi Syarudin, siap pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kuliah tafsir ni. Dan para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, kita berada pada ayat 131 hingga berikutnya daripada surah Taha ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, wahai Muhammad, sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Kurnia Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kamilah yang beri rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi mereka yang bertakwa. Ikhwati fillah, di sini Allah berfirman kepada Nabi-Nya, jangan mandang bagi kenikmatan golongan yang telah kami berikan kepada mereka nikmat, sampailah nikmat tersebut menyebabkan mereka ini melampaui batas. Ini melibatkan golongan kafir dan di kalangan munafiqun, sebab kekayaan mereka ni hanyalah merupakan bunga yang pasti akan layu dan kenikmatan yang akan berubah. Sebab Allah gunakan di sini, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, perkataan Zahra. Zahra ni kalau kita belajar bahasa Arab merujuk pada bunga. Jadi bunga ni kalau kita letak dalam pasu, berapa lama sangat ia boleh bertahan. Gunakan air, gunakan apa sekalipun, dia ada hayat dia sendiri. Pagi kita nampak mekar, menguntum, menjelang petang maka dia akan layu, ataupun keesokan hari dia pasti layu, seminggu kemudian dia pasti layu. Bunga yang diperoleh diberi kepada tangan seorang yang graduate daripada universiti sebagai contohnya. Kekekalan ke tuan-tuan? Tidak tuan-tuan. Inilah perkataan yang Allah gunakan, Zahrah. Ternyata para ulama tafsir, contohnya Muhammad Mutawalli Asy'arawi menjelaskan, perhatikan ayat yang Allah gunakan di sini, Zahrah. Zahrah maknanya apa tuan-tuan? Bunga. Dia ada hayat dia tersendiri yang mana tidak berkekalan, dia pasti akan berakhir. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya dan pengikut di kalangan para sahabat pada waktu dahulu supaya mereka menyedari kehidupan dunia ni tak pergi ke mana. Janganlah nak dibandingkan kekayaan itu sebagai tanda anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Ia merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian di dunia tidaklah bermakna al-ikram, dan Allah SWT tidak memberikan kepada seorang itu bukanlah maknanya al-ihana, penghinaan kepadanya. Kalaulah begitu formula yang kita letakkan tuan-tuan, anugerah Allah SWT kepada seseorang itu merupakan tanda kasih sayang Allah, maknanya Allah tidak adil tuan-tuan. Kerana dunia ini banyak kezaliman yang berlaku, orang yang zalim mendapat nikmat, orang yang dizalimi teraniaya di dunia. Tidak, dunia bukan begitu tuan-tuan. Dunia merupakan darul ibtila, bukannya darul al-jaza. Dunia bukannya tempat pembalasan, ia merupakan tempat ujian. Itu sebab pada suatu hari Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bilik yang khusus ketika baginda sedang berkhalwah, seorang diri duduk. Kerana baginda pada waktu itu mengilah, bersumpah untuk tidak bersama dengan para isterinya. Nanti kita belajar tuan-tuan perkara ini dalam surah Al-Ahzab. Sayyidina Umar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur beralaskan batu, pasir. Dalam rumah hanya terdapat batang pokok daripada beberapa kelengkapan yang sangat zuhud. Sayyidina Umar tidak dapat menahan tangisannya, lalu bergenang air matanya melihat Rasulullah SAW.
Sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar, apa yang buat menangis Sayyidina Umar? Umar menjawab, ya Rasulullah, Maharaja Parsi, Maharaja Rom, mereka berada dalam keadaan mewah, sedangkan Nabi, pilihan Allah di antara makhluknya, berada dalam keadaan seperti ini. Nabi SAW pun menenangkan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dengan berkata, aw fi syakkin anta ya ibn al-Khattab, ulaika qaumun ujilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya. Wahai Ibn Khattab, apakah engkau masih ragu terhadap anugerah itu? Mereka itu merupakan golongan yang disegerakan berbagai kemewahan untuk mereka agar mereka menderita di akhirat. Mereka mendapat berbagai kenikmatan di dunia supaya mereka celaka di akhirat. Rasulullah merupakan manusia yang paling zuhud di dunia. Walaupun baginda mampu mendapatkan segala kemewahan dunia, betapa tidak tuan-tuan, baginda telah menguasai dunia dengan menguasai Mekah, Madinah sebelum itu. Kalau baginda menginginkan kehendak material dunia, tentulah baginda boleh memperolehinya. Tetapi Nabi SAW tidak seperti itu tuan-tuan. Nabi bersifat dengan dermawan, sangat murah, pemurah, beri kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baginda tidak menyimpan sedikit pun, sampai disifatkan sungguhnya Muhammad itu telah pun menafkahkan hartanya sebagaimana tindakan seorang yang tidak takut fakir. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan ukur seorang itu kekayaan dunianya menjadi sebab untuk dibangga-banggakan. Tuan-tuan kata Allah SWT sedang meridainya. Tidak tuan-tuan, tidak sama sekali. Bila kita baca surah An-Naml, surah Semut, kisah tentang Nabi Allah Sulaiman, bila baginda dikurniakan dunia dengan segala kemewahannya, apa kata baginda alaihi salatu wassalam? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Qala hadza min fadli rabbi. Nabi SAW berkata, ini merupakan anugerah Allah kepadaku untuk menguji aku sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur. Siapa yang bersyukur, sungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, sungguhnya Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Pemurah. Allah tidak perlu pada khidmat ibadah yang kita lakukan mengkayakan Allah. Tidak tuan-tuan, kita bersyukur untuk diri kita sendiri. Tapi siapa yang tidak bersyukur, sungguhnya dialah yang binasa, dialah yang hancur. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam agar memahami bahawasanya dunia ini bukanlah darul jaza, dia merupakan darul ibtila. Dunia ini merupakan tempat ujian berlaku. Dengan sebab itu janganlah seorang yang melihat harta, dia dapat harta, pangkat, kedudukan, semuanya urusan dunia, dia merasakan bahawa dia telah disangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah diberi taufik. Bukan begitulah tuan-tuan. Bukan begitu. Allah SWT tidak pernah melebihkan seorang atas yang lain kerana dunia ini tempat untuk balasan. Tidak. Setengah yang Allah SWT beri dipercepatkan, tapi yang kita harapkan di akhirat tuan-tuan. Dan pemberian di dunia hanyalah merupakan satu ujian. Jangan orang kaya merasakan bahawa Allah sayang kepadanya, justru dengan kemewahan tersebut boleh menyebabkan dia tidak mengerat bab ibadah. Tak apalah, tak datang sembahyang berjemaah pun tak ada masalah, sembahyang awal kemudian waktu pun tak ada masalah. Nanti bila dosa dah banyak, kita terlibat dengan rasuah, pergilah umrah, pergilah haji berkali-kali, tiada tahun, nanti kita minta ampun pada Allah di sana. Tuan-tuan, ini merupakan satu penipuan tuan-tuan, gurur. Dulu kita belajar perkataan garur, syaitan yang menipu dalam surah Luqman yang lalu. Seorang harus berbangga kalau dia miskin sekalipun, tapi dia punya anak yang saleh yang dapat mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat dalam ayat berikut bagaimana kepentingan jalinan hubungan kekeluargaan ini penting bagi mengukuhkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuan-tuan, Nabi SAW sering kali berdoa dengan doa yang sahih. Doa dalam, kita lihat dalam Sunan Abi Dawud, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu lah yang ku harapkan, janganlah kau biarkan diriku kepada mentadbir sendirinya tanpa bimbingan darimu. Perbaikilah urusanku keseluruhannya, sungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Tuan-tuan, janganlah harta menyebabkan kita mengukur kita berada di pihak yang benar. Dalam hadis yang sahih, seorang ibu sedang menyusukan anaknya, beberapa orang budak kecil yang bercakap. Dia sedang bagi susu pada babynya,
baby sedang menyusu ni lazimnya tak pandai bercakap lagi. Dia melihat seorang berkuda naik dalam keadaan hebat lalu di hadapannya. Dia berkata, ya Allah, jadikanlah anak yang sedang aku susukan ini sehebat panglima itu, orang yang hebat itu dengan kenderaannya. Tiba-tiba si baby yang sedang menyusu ini melepaskan putingnya lalu berkata, tidak, ya Allah, jangan jadikan aku seperti ini. Ibunya terkejut. Kejap lagi datanglah seorang yang sedang dihambat seperti orang gila diperlakukan, dihina, dipukul, dituduh sebagai pencuri. Lalu ibu ni berkata sekali lagi, ya Allah, janganlah dijadikan anakku seperti mangsa ini, orang miskin, lemah, diperhambakan, dipermainkan, dihina. Tiba-tiba baby yang sedang menyusu ini berkata, ya Allah, jadikan aku seperti ini. Lihat tuan-tuan, penilaian manusia selalunya zalim. Kita menilai orang pada pakaiannya, menilai orang pada pangkatnya, pada titlenya, pada hartanya, pada kedudukannya. Tidak tuan-tuan, Allah tidak pernah menilai seperti itu. Kerana pemberian ni kadang-kadang merupakan satu ujian daripada Allah SWT. Syukur pada Allah kalau saudara kaya, dengan kekayaan itu memudahkan saudara untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Isi saudara menutup aurat, saudara hadir sembahyang berjemaah sentiasa, pantang mendengar umat Islam susah, saudara akan tampil untuk mengulurkan bantuan. Anak-anak saudara salih dan salihah, maka itu merupakan satu busyra, satu kegembiraan syurga yang Allah SWT akan untukkan untuk saudara. Walau bagaimanapun jangan tertipu. Dalam masa yang sama, seorang yang hina hidupnya miskin, serba tak mencukupi, janganlah dia menyangkakan Allah menghina dia. Tidak, Allah nak dia bermujahadah lebih. Kerana dengan kesukaran hidup itu akan menyebabkan dia mudah untuk memasuki syurga Allah SWT. Dia sakit tanda Allah nak kafarahkan dosa saudara. Miskin supaya saudara berusaha apa yang ada di sisi Allah. Jangan tamakkan apa yang ada di sisi manusia. Sesuatu tuan-tuan yang menceritakan bab hidayah Allah SWT ni satu benda yang luar biasa. Dalam satu kisah yang dikemukakan daripada Anas Malik radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang budak Yahudi yang kerjanya berkhidmat untuk Nabi SAW. Harus kita mengambil bekerja bukan Islam. Alangkah baiknya kalau hidayah Allah SWT sampai kepadanya dengan sebab dia melihat, dia kagum melihat akhlak kita yang murni, yang elok, yang mulia, seperti yang berlaku dalam peristiwa Nabi Muhammad SAW telah pun dikhidmat oleh seorang Yahudi, seorang anak Yahudi, ulam Yahudi. Satu hari dia sakit, Nabi datang menziarahinya. Lalu Nabi duduk di kepalanya. Nabi telah bersabda kepadanya, wahai budak, masuk Islamlah. Dipandang kepada bapa dia yang juga ada di sisi yang masih lagi Yahudi. Mereka ni keluarga kafir. Nabi menziarahinya, Nabi pujuk dia masuk Islam. Nak, kamu seorang yang baik, kamu sering berada di masjid membantu aku, membereskan urusan aku. Dia tengok bapa dia, kelip-kelip mata, kebil mata dia. Akhirnya bapa dia berkata, ati' Abul Qasim, nak taatilah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ni dia tidak mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikata ati' Rasulullah, maka ternafilah permusuhannya selama ini terhadap Islam, kerana dia telah mengatakan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mahu berkata begitu kerana keegoannya. Dia hanya berkata ati' Abul Qasim. Kalau nak kata ati' Muhammadan, nampak macam biadab sangat pula. Jadi dikata ati' Abul Qasim, ta'ala kepada Abul Qasim, kerana bagi masyarakat Arab pada waktu tradisi menyebut nama bersandarkan kepada anak adalah satu kemuliaan. Saudara ada anak bernama Muhammad, panggilan memuliakan saudara adalah Abu Muhammad. Saudara ada anak bernama Khadijah, saudara dipanggil Abu Khadijah. Saudara ada anak bernama Aisyah, saudara dipanggil Abu Aisyah, satu kemuliaan. Maka tradisi Arab, orang Yahudi ni nak kata Rasulullah tinggi sangat, nak kata Muhammadan hina sangat. So ati' Abul Qasim, nak ta'ala kepada Abul Qasim. Maka matilah budak ni dalam keadaan Islam. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Maha suci Allah yang telah menyelamatkannya daripada api neraka dengan sebabku, lalu dia masuk Islam. Dia mati, Rasulullah SAW pun bersabda, marilah kita menyembahyangkan jenazahnya. Saudara, hujung umur yang penting lah saudara. Bukanlah kehidupan dunia ni dengan pangkat, dengan harta, dengan kedudukan, dengan title yang berbagai, itu yang muliakan kita. Tidak. Innamal umur bi khawil khawatim. Semuanya satu perkara dikira pada hujungnya. Maka di sini kita belajar satu peristiwa yang berlaku. Nabi Muhammad SAW diingatkan Allah SWT, dan ingatan ini bukan saja kepada Nabi, malahan kepada kita. Janganlah kita mengukur seseorang itu pada kemewahan dunia sampai kita merasakan dia perlu dimuliakan, dihormati, diikuti kata-katanya walaupun bercanggah dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwaja minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah engkau tujukan pandanganmu sampai terbeliak melihat kenikmatan yang kami berikan kepada golongan itu
seperti bunga kehidupan dunia. Bunga ni dia akan layu, maka demikianlah dunia ni dia akan pergi. Berapa banyak harta yang telah dibangga-banggakan sebelum ini, kata Pak Hamka dan Tafsir Al-Azhar, dia tidak lagi tinggal apa-apa kemudiannya. Kam min mulukin zala anhum mulkuhum wa ka'anna dzakal mulka kana khayala. Berapa banyak harta rumah yang dibangga-banggakan, besar, luas, dilihat dengan penuh hormat oleh orang ramai, penuh rasa kagum. Tuannya mati, anak-anak juga kelahi, bergaduh. Itulah dunia, tuan-tuan. Bukan untuk ditinggalkan terus, tapi diambil pada hak yang sepatutnya. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman. Nanti kita akan lihat penjelasan lanjut mengikut pandangan para ulama tafsir terhadap ayat ini dan berikut. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.